new item has been added successfully. Kemudian sini saya buat satu lagi. So kita kena menjadikan sistem ni mesra pengguna ataupun user friendly. So saya boleh buat, saya copy yang ni, kemudian saya buat di sini item num cannot be item num, okay, item cannot be stored, okay, into stack array. Okay, contoh bila kita saya run, tadi kita masukkan data 2, 4, 6, 8, 10. So 10 tak akan berjaya. So bila kita run 2, okay, ni saya buat sengkang sikit lah. Saya buat, okay, saya buat, nampak 2 tinggal tengok sini, 2 has been added successfully, 4 has been added successfully, 6, 8 has been added successfully. So bila kita nak masukkan 10, sekarang ni 2, 4, 6, 8 sudah penuh. Okay, setelah penuh di sini, so dia akan display cannot be added because stack is full. 10 cannot be stored in stack array. Itu yang dimaksudkan dengan apa ni, operation push. Bermaksud sebelum kemasukan data kena check terlebih dahulu sama ada stack adalah empty ataupun tidak. Okay, itu adalah dari segi push. Kemudian the style of stack test size. Okay, test size kita tahu nak check bilangan. Test size, di mana test size? Test size. Okay, tengok sini. Bila item ni adalah merujuk item 6 ni, bila item 6 ni merujuk kepada, tengok item 6 saya initialize sebagai negatif 1. So bermaksud dia akan pegang, dia akan merujuk kepada nilai indeks bagi the newest item, So bermaksud size ni item 6 kalau ikut di sini adalah 3. Tapi ada 4 sebab item 6 adalah 3 sebab dia memegang nilai indeks. Tetapi kalau ikut di sini bilangan item adalah 4. So item 6 perlu ditambah dengan 1. So that's why dia akan jadi item 6 adalah, sebelum ni item 6 adalah 3 ditambah dengan 1 menjadi 4. That's why dia keluarkan 4. Okey. Kemudian peak, kita tahu peak di mana peak? Ini adalah peak. Peak dia tidak mempunyai parameter sebagaimana push dia perlu ada parameter. Dia seperti setter method. Tapi dia mesti return nilai. Bergantung kepada nilai yang kita masukkan dalam stack array. So kita gunakan integer, so kita gunakan int. Peak tengok sini. Untuk peak, if item 6 is equal to 1, apa maksud item 1 equal to minus 1? Minus 1 bermaksud stack adalah empty. Bermaksud negatif 1 ni bukan merujuk kepada, bermaksud negatif 1 ni tidak wujud dalam array. Sebab array akan bermula dari kosong. Okay, dari kosong. Okay, item 9 is not equal to minus 1. If item 9 is not equal to minus 1, sekarang item 6 ni adalah 3. So, apa maksud 3? 3 tak sama dengan negatif 1. So dia takkan buat ini. So, dia akan jadi false. So, dia akan pergi sini. Sorry, peak. Okay, so dia akan return stack item. Item sekarang adalah 3. Okay, 3 tak sama dengan negatif 1. 3 tidak sama dengan 1. So, dia akan jadi false. 3, item 6 sekarang ni adalah 3. 3 sama dengan negatif 1? Tidak. Dia akan jadi false. So, dia akan pergi di sini. So, dia akan return item 6. Item 6 kita sebut tadi adalah 3. So, apa yang terjadi? Return stack item 6. Item 6, kalau ikut sini, stack item 6 itu stack 3. Stack 3, so dia akan return 8. Okay, dia akan return 8. Di mana ni? 8. Okay, retrieve the last item is 8.
Kemudian apa lagi statement yang kita buat? Pop. Okay, pop. So apa yang dimaksudkan pop di sini? Kita nak remove data. Kita retrieve terus remove. Okay, kita nak keluarkan, kita nak hapus data. Okay, so bermaksud di sini buat masa ni kita ada 4. So 8 ni menjadi the newest item, 2 ni adalah the oldest item. Okay, so sekarang ni bila kita pop, so dia akan pop pada the newest item iaitu 8. So 8 akan dikeluarkan. So pick dia hanya access nilai, retrieve nilai, pick dia just retrieve nilai saja, retrieve, access tanpa membuang. Tetapi kalau pop sekarang ni, kita tahu item 6 sekarang ni adalah berapa? Item 6 adalah 3. Item 6 adalah 3. Okay, kemudian bila item 6 ni adalah 3 sama dengan yang 1? Tidak, sudah akan pergi sini. So saya buat satu lagi variable stack. Sekarang ni item 6 adalah 3 sama dengan yang 1, dia akan jadi false. So dia akan pergi sini. Stack item 6, stack item 6, stack 3. Apakah nilai stack 3? Stack 3 adalah 8. So 8 akan diberikan kepada delete item. Del item ni adalah deleted item. Del item adalah 8. Sebab stack item 6, stack 3 yang kita tengok di sini adalah 8. So 8 akan diberikan kepada del item. Sekarang stack item 9. Ini saya just buat kosong lah, senang. Kosong bermaksud tidak ada, data tersebut telah dihapuskan. Okay, data tersebut telah dihapuskan. Kemudian item 6 daripada 3. Okay, stack item 6, stack 3 kita masukkan iaitu 8, kita berikan kepada del item. Kemudian stack item iaitu stack item 6, stack 3 menjadi kosong. So kalau ikut sini saya buat contohnya di sini bila saya buat okay, stack item 6 sekarang kita tahu dia adalah di mana? Dia adalah stack 3 sama dengan kosong. Okay, kosong. So bermaksud apabila berlaku kemasuk pop, apabila berlaku operasi pop, so 8 ni menjadi kosong. Saya andaikan kosong ni data telah dihapuskan. Okay, data telah dihapuskan. So kita tahu tadi sebelum ni kita tahu del item dia akan memegang nilai stack 3. Okay, stack item 6. Stack item 6 iaitu del item ini, iaitu del item sama dengan stack item 6 itu 3, iaitu del item menjadi berapa ni? Bukan 3, 8. Okay, stack 3 menjadi 8. So 8 akan diberikan. So kita nak return nilai 8 ni. Okay, kemudian so daripada 8, okay, saya assign kepada del item. Kemudian saya berikan kosong kepada ni stack kepada stack 3. So saya dah remove 8. Kemudian apa yang terjadi adalah item 66 sekarang berlaku, ingat apabila berlaku kemasukan data, item 66 akan meningkat 1, dan bila berlaku penghapusan data, okay, item 6 akan decrease, akan berkurang 1. So di sini item 6 akan di minus, so menjadi item 6 kita buat item 6. So dia akan jadi item 6 di sini jadi item 6. So item 6 plus bermaksud daripada 3 di atas ni, okay, 3 menjadi minus di mana dia?
minus, so dia akan menjadi daripada 3 menjadi 2. So sekarang ni sebab sekarang ni apabila 8 dihapuskan, okey, sebelum ni 8 menjadi newest item. Bila 8 dihapuskan, so 6 ni akan menjadi newest item. So sekarang new item akan merujuk kepada indeks bagi the newest item, iaitu 2. Okey, kemudian itu yang dimaksudkan dengan pop. Okey. So deleted data occur on value deleted item. So deleted item ini saya buat pass by value. Okey, kita tengok sini return deleted item tadi kita pass 8. Okey, 8. So saya dah terang bagaimana pass by value, return by value berlaku. Kemudian retrieve the last item. Retrieve the last item, saya ambil pick. Saya pick sekali lagi, kalau ikut di sini memanglah 6 ni akan menjadi the newest item. So bagaimana ia berlaku? Pick. So item 6 sekarang menjadi berapa? Item 6 sekarang adalah 2. Sebab tadi 3, bila berlaku pop operation, dia tolak 1 untuk item 6, so menjadi 2. Item 6 adalah 2. So bila 2 sama dengan 1? Tidak. So dia akan return stack item 6. Stack item 6. So saya copy sini. So stack item 6. Dia return stack item 6, iaitu kalau kita sini item 6 adalah 2. So dia menjadi item 6 menjadi dia akan return 2. Return 2 iaitu dia akan return apa? Dia akan return 6. So dia akan return 6 di mana? So dia akan return 6. Okay. So retrieve the last item. Mana dia? Retrieve the last item, so dia akan return 6. So the size of stack, test size adalah 3. Kenapa? Sekarang ni item 6 is 2. Item 6 ni adalah merujuk kepada indeks bagi the newest item atau the last item yang kita masukkan dalam stack. So 2 dia merujuk di sini, tapi ada 3 data, so mesti ditambah dengan 1. So pick di mana? So ditambah dengan ditambah 1. Okey, di mana dia? Size. Okay, item 6. So item 6 2 ditambah 1 menjadi 3. So 2 item 6 2 ditambah 1 menjadi 3. So ada 3 item. Okey, ada 3 item untuk size. Okey, untuk apabila kita panggil method size, itu sahaja. Okey, itu sahaja. Okey. Ya, satu lagi katakan ini adalah apabila kita push data. Okey, katakan saya komen, saya bintang. Ini adalah komen Saya komen bintang. Okey. Katakan sekarang ni kita tengok stack adalah empty. Stack adalah empty bermaksud item adalah negatif 1. Katakan saya nak pop nilai. Saya nak pop nilai. Sekarang empty stack. Cuba saya buat test dot pop. Saya boleh pop tak? Cuba tengok. Apa yang keluar? Sekarang ni stack adalah empty. Sekarang saya nak cuba pop. Saya nak cuba remove data. Boleh? Dia akan keluar error. Cannot delete because stack is empty. You nak pop, nak remove tapi tidak ada data dalam ni. So, dia akan keluar exception. Empty stack exception. Di mana saya gunakan? Di mana? Pop. Sekarang ni item 6 adalah negatif 1. Negatif 1 sama dengan negatif 1 benar. So, cannot delete because stack is empty. So, dia akan throw. Ini kita akan belajar nantilah untuk bahagian exception handling. Empty stack exception. Okay. Buat masa ni saya komen benda ni. Just nak tunjuk bagaimana kita nak pop apabila stack is empty. Okay. Itu saja buat masa ni. Okay. Ini untuk penerangan kepada sistem yang saya buat. Okay. Berkenaan dengan item 6 yang memegang ataupun menyimpan nilai indeks bagi the newest item ataupun item yang paling last sekali yang kita masukkan ke dalam, yang paling last ke? The newest item.
yang kita masukkan the news item, maksudnya item yang terbaru, item yang terbaru yang kita masukkan ke dalam sistem. So the newest system ni maksud item yang terbaru, okey, yang paling latest. Okey, itu saja. Sekejap, minta maaf. Okey, ini saya terang. Okey, kita akan tengok sini. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berjumpa kemudian sesi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.